إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Okey, terima kasih semua. Saya lalukan yang utama Ustaz Ismail Cikgu, barisan-barisan para guru, rakan-rakan sekalian, ahli-ahli warga An-Nadi, ke kuliah subuh An-Nadi, latihan kuliah November untuk minggu yang pertama dalam series kuliah subuh oleh Ustaz Ismail Cikgu dengan topik latihan mental, pendidikan akhlak dan rawatan penyakit hati. Peranan latihan dalam membina akhlak, petikan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi setelah sekian lama, beberapa minggu kita bercuti, jadi kita sambung semula pengajian kita pada pagi ini. Mungkin sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama mengucapkan selawat kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk itu saya serahkan kepada Ustaz Ismail Cikgu untuk kuliah pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bertemu lagi. Sekian lama bercuti, 3 minggu kot. Bagi kita tentukan berminggu pertama dan kedua. Tiap bulan insyaAllah teruskan. Ikut perancangan saya, kita khatam kitab ni 4 tahun. Jika tiap minggu, jadi 2 minggu sekali 8 tahun lah. Boleh teruskan, kalau saya tak ada teruskan yang berganti, teruskan baca kitab. Cuma saya tak ikut susunan kitab macam biasa, saya ikut keperluan semasa. Macam ni tajuk keperhatian akhlak ni kita utamakan dulu pada tajuk lain. Kita dah ada bincang 2 kali kot buat akhlak ni. Ni kali ketiga kalau tak salah saya. Penumpuan kepada la taghdab. Latihan bina akhlak ni khusus kepada la taghdab. Daripada ghadab ya taghdab, jangan marah. Jangan marah. Cuma nak jelaskan juga marah ini ada yang mahmudah dan ada yang mazmumah. Marah yang mahmudah itu marah kepada kemungkaran. Benci kepada kemungkaran. Benci kepada perbuatan lain yang Allah tak redha. Allah tak suka, Nabi tak suka, itu kita kena marah. Pun masih kekal dalam adab-adab kemarahan. Had-had kemarahan. Jangan asal marah saja, ada dia punya etikanya. Marah ni pun ada rukun syarat juga. Niatnya, caranya, bagaimana matlamatnya. Ingat asal marah aja. Marah yang mahmudah dan mazmumah ni kita marah benda yang tercela, kita marah tak menentu. Bighairi sabab. Al-ghadab bighairi sabab. Tak tanpa sebab, kau marah aja. Itu yang tercela. Yang mulia adalah bisabab maksus. Bisabab syara'in. Bisabab syara'in. Maaflah saya masih belum baik, batuk dekat 2 bulan. Tapi insyaAllah baik tu. Biasa kita dia baik sendiri dia itunya. Ya, kita gerak belajar nah. Ya. Ada. Oh itu ya. Kita mula dengan Al-Quran Al-Imran 134. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad-dharra' wal-kaziminal ghaiz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sallallahu azim. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan masa susah. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Ini kita mulakan ya, itu
alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dimulakan itu dulu. Itu orang yang berinfak, menafkahkan harta bendanya fis sarra wad dharra. Masa susah atau senang. Sebab ada orang yang infak ni masa senang je. Masa senang dia bersedekah, susah tak mau. Tapi ada pula yang bila senang lagi rekut. Ada 10,000, ada 10 nak 20,000. Dan 20,000 nak 30,000. 30 nak 1 juta. Nak 1 bilion. Tapi semua yang mazmumah. Yang baik adalah orang yang infaknya itu fisarra ad-dharra. Susah dan senang. Sebab dia punya konsep dia bukan banyak. Yang banyak istilahnya infak, sedekah, menafkah. Bukan dia kata banyak. Maknanya dia ada RM10, 10 sen derma, termasuk infak juga. 1 juta, 1 bilion, banyak derma, infak juga. Nilainya terletak pada ikhlas. Pada ikhlas kita. Kalau kita berbangga dengan dermawan kita, dengan kita apa yang kita dermakan itu, rosak amal. Kita ikhlas, jujur, kerana Ta'ala, sikit mana pun Allah nilai. Dan tentunya kalau banyak ikhlas, moga-moga lebih mulia, lebih berkati. Tapi dia menafikan sedikit yang ikhlas pun mungkin lebih besar pahala daripada yang banyak. Semua bergantung pada Allah Ta'ala. Itu hak Allah. Jangan ganggu. Jangan ganggu hak Allah Ta'ala. Hak kita adalah memberi. Hak kita adalah ikhlas mata-mata Allah Ta'ala. Hak memberi itu Allah punya. Nah itu pahaman kita. Baik itu saya dengar orang berceramah, bertazkirah kelebihan selawat misalnya. Kalau selawat ini pahala sekian. Selawat ini banyaknya sekian. Pahala ini pula macam-macam lah. Gugur dosa sekian. Tambah pahala sekian. Masya Allah. Ada yang hadis sahih. Ada yang dhaif. Ada yang maudhu'. Itu rugilah. Amat rugilah orang-orang yang berselawat. Kerana membaca hadis-hadis yang tidak Nabi kata, tidak Nabi sebut. Beruntunglah mereka berselawat. Belum tak faham mana-mana hadis. Tak tahu berapa ganjaran. Selawatnya kerana dia cinta pada Rasulullah SAW. Dia kasih pada Rasulullah SAW. Dia ikut perintah Allah suruh berselawat. Nabi suruh kita berselawat. Amalan para sahabat. Amalan para salihin. Nah itu yang kita nak. Dia tak tahu banyak mana ganjarannya. Dia tak banyak pahala pun. Tapi dia tahu aku selawat. Kenapa selawat? Aku cinta kepada Rasulullah. Aku cintakan Nabi ku. Aku cintakan kasih Allah. Itulah yang kita mahu dalam diri kita ini. Tak nafikan kalau itu hadis sahih, hadis mutawatir. Kita nafikan. Bacalah, terimalah, fahamilah, yakinlah. Teruskan. Tapi yang paling tinggi ialah kerana kita cintakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Maksud infak tadi sarra' dan dharra' kita lakukan. Kerana nilainya itu bukan pada kasir atau qalil. Banyak atau sikit. Berat atau ringan. Tapi nilai pada ikhlasan kita. Nah, teruskan dengan wal kazimin al-ghaiz wal 'afin nas. Wal kazimin al-ghaiz, orang-orang yang menahan marah. Semua kita ada sifat marah. Kalau tak marah ni siapa dia? Bisa kata dia apa tadi? Marah ada mahmudah, mazmumah. Semua ada sifat marah. Cuma nak bina supaya marah itu marah yang mahmudah. Saya ulang. Kita semua ada sifat marah. Kita punya fitrah kita begitu. Memang ada sifat marah. Cuma kita nak bezakan atau nak latih kita supaya jadi marah yang mahmudah. Bukan marah yang mazmumah. Maka sebab itu ada konsep sini menahan marah. Wal kazimin al-ghaiz. Dia tahan. Itu tahan itulah yang ditekan-tekan dengan sini. Macam nak menahan marah. Apa keadaannya? Apa amalannya? Ini yang kita nak cuba terokai
Cuma sudah terukar pun, cuma nak mengamalkan saja. Dah jumpa dah syaratnya, rukun semua. Cuma tidak beramal. Atau dah amal dah tak konsisten. Gitu kan. Jadi nak menahan marah bagaimana? Wal'afinan nas, diikuti dengan memaafkan. Tu dan maafkan. Maaf macam mana nak maafkan orang ni. Orang buat kita macam-macam angkara, kita maafkan. Cubaan. Cubaan. Itu P.Ramlee punya. Tapi itu satu sindiran sebenarnya. Bukan maksud gitu. So, ada manusia yang tak sensitif dengan kemarahan orang. Jangan cuba selama-lamanya. Ataupun terus sensitif dengan kemarahan. Kita ambil bagaimana? Marah itu satu terpuji. Marah juga satu celah. Kita yang terpuji itu. Dan terpuji kena ada menahan marah. Dan akhirnya Allah sebutkan, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kasih pada orang yang muhsin. Kita jumpa sabirin, muhsinin, muttaqin, mukhlasin. Apa lagi? Banyak. Allah tutup firman-Nya dengan kalimah itu. Yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada muhsin. Siapa muhsin? Siapa mukhlisin? Sifat-sifat itu. Dibincang pula orang ulama-ulama tentang statusnya. Mana tinggi? Mukhlasin dengan muhsinin. Jadi kita tinggalkan tajuk itu. Terserah pada Ustaz Usni dia pakar dalam bidang itu. Ada siapa-siapa yang dari sini yang boleh menghuraikannya. Saya tidak mampulah sekadar untuk menyebutkan adanya kategorinya. Ada statusnya begitu. Macamnya dia seorang muslim. Tapi belum tentu mukmin. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Bukan aslam kan? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Itu jelas kan? Jadi sama juga muhsin. Kalau dalam pertarungan syaitan, orang yang menang ialah mukhlasin. Gitu kan. Ada sebab itu dalam tempat lain. Syaitan yang berjanjikan untuk merosakkan anak Adam ni. Biar Allah benarkan. Tapi Allah janji bahawa kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Di sini, orang menahan marah ini, memaafkan orang ini, lalu tutup dengan Allah suka pada yang muhsinin. Tentu ada kaitannya. Nanti Dr. Iwan akan uraikan ataupun Datuk Musi. Atau siapa-siapa yang lain lah. Cuma Syimah boleh lah tu. So sekali kita ada kisah. Kisah ini boleh rujuk kita hadis 40, hadis ke-16 kata saya. Ada seorang khadam. Saya tulis ni bukan apa ni sebab cakapan saya tak jelas. Dia tulis boleh baca sendiri. Kadang-kadang tercatat macam mana jadi elok membaca sini kalau saya tinggal ke boleh baca ya. Betul. Untuk akhirnya saya cuba setiap ucapan saya, setiap kata sekira saya buat catat begini, mudah sikit. Jadi senang dibaca kalau tak ada suara pun ya. Ada seorang khadam. Khadam ni hamba lah kot ataupun hari ni siapa-siapa nama tak kira lah. Membawa hidangan makanan kepada tuannya, bosnya. Yang tidak disangka-sangka hidangan terjatuh ke hamparan. Jadi 3 Abdul ke apa yang jatuh mana hamparan. Maka marahlah tuannya. Lalu khadamnya berkata, cuba ingat wal kaziminal ghaiz. Ini maknanya khadam yang hafal Quran ni. Khadam hafal lagu tak masuklah. Khadam yang hafal Quran. Dan tuannya pun orang menghafal Quran. Jadi tuan, ingat ayat Allah wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang marahnya. Maka kata tuannya, aku cegah marahanku. Tuannya faham. Dia tak benar, dia cerdik, dia faham. Ini kelas 5 marah ke apa kan. Semua okey belakang kita contohnya. Jadi, aku tahan marah. Kemudian khadamnya menyambung. Wal afi'in nas. Dan orang yang maafkan kesalahan orang. Kesalahan orang. Maka tuannya, aku maafkan kamu. Khadamnya menyambung lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang buat baik. Kata tuannya, aku bebaskan kamu. Ini. Saya ingat kalau boleh dikupas panjang oleh orang-orang yang alim, tentu terkesan betul ayat ni. Bagaimana sikap seorang hamba, khadam,
bagaimana sikap seorang tuan, bagaimana sikap mereka pada Al-Quran Karim. Membaca, mendengar, memaham, dan melaksanakannya terus. Maknanya yang pertama itu, dia marah, okey. Yang kedua, dia maafkan. Ketiga itu, terus laksanakan. Itu muhsin. Ini dia, ni antara makna muhsinin. Ini antara makna muhsinin. Okey. Dan ada hadis lain yang kita pernah baca 2-3 tahun lepas. 2 tahun lepas, masa mula-mula PKP dulu. Saya baca di sini juga, dia Al-Maya juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, usini, qala inna sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Farada miranan, qala la taghdab. Rawahu Al-Bukhari Muslim. 2 tahun lepas, puasa 2 tahun dulu kita baca, bahawa Nabi Abi Hurairah berkata, bahawa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, usini, wasiatkan aku. Ini sifat sahabat-sahabat Nabi. Jumpa Nabi minta diwasiatkan, minta wasiat, minta pesanan, minta dinasihati. Turun pada para sahabat, pada tabi'in. Begitulah adab, etika seorang dengan gurunya, orang yang alim, minta dinasihati. Kita jumpa tu marah-marah aja. Kita maaf tak dapat bikulah sebuah ni. Anak tak apa. Kenapa tak dapat? Kita tak beritahu awal. Yang marah-marah lagi pula. Mana tak nak sakit? Mana tahu soal keluarga pasal di kampung misalnya, biar ada orang masjid macam tu. Itulah dan kuasa masjid ni bukannya dan kuasa kelab golf. Bukan kelab golf, macam kena bezakan situ, kena ada adabnya. Nak melarang orang ada adabnya. Ya kesan an-nadi, kena tinggi makam martabatnya, akhlaknya dan susilanya. Tak sebarangan. Walaupun namanya dan kuasa, namanya siap besar, namanya pengurusi sama aja. Tapi tak sama dengan pengurusi-pengurusi lain. Itu bahasa. Jadi, Nabi kata, la taghdab. Yang marah. Nabi ulang lagi. Ini kalimah, la taghdab. Tak sebut berapa kali. Ada benda 3 kali. Wallahualam. Yang penting, Nabi sebut yang marah. Wasiat. Cuma gini. Nabi SAW ini, dia bila orang nasihatkan, 10 orang nasihat, mungkin 10 yang pesanan dia, wasiatnya. Macam kes ini, ya Rasulullah, wasiatkan aku, pesankan aku, bimbing aku, tunjukkan aku, apa gitulah. Nabi kata, jangan marah. Orang lain pula, ya Rasulullah, aku masuk syurga, nak masuk syurga ni. Apa nak buat? Nabi kata, birrul walidain, buat baik mak ayah. Yang ditanya pula, ya Rasulullah, apa cara masuk syurga? Nabi kata, al-amal yurub yadih, beramal yang usaha sendiri. Lain tanya pula, ya Rasulullah, macam syurga? Salat sembahyang dia dalam waktunya. Yang lain pula jihad fi sabilillah. Macam betul jangan. Jadi 10 orang tanya, 10 jawapan. Tak sama semuanya. Kenapa? Wallahu alam. Mungkin dalam psikologi kita nampak gini. Nabi kenal pribadi seorang itu. Orang ini mungkin dia suka marah-marah agaknya. Maka Nabi pesan kepada orang ini, jangan marah. Lain semua tak okey. Untuk kita semua tak okey, kena ambil semua sekali. Jadi termasuk yang marah-marah. Ini marah yang mazmumah lah. Yang tadi itu pula sama ni, kenapa dia tengah buat baik mak ayah? Sebab lain semua okey. Tapi dia dengan mak ayah garang sikit. Yang lain pula semua bagus, cuma semayang lewat-lewat. Yang lain pula begitu. Jadi ikut keadaan lah. Yang tanya saya, Ustaz, jangan saya dapat 9A SPM. Mudah aja untuk awak. Skor betul matematik. Cari guru pakar untuk bimbing. Sebab apa? Lain semua okey, matematik lemah. Tapi kalau semua lemah, jawab semua lah. Gitu ya. Okey. Ringkas salah. Saya suka soal jawab. Saya suka soal jawab. Bukan nak jawab. Suka soal jawab, tapi bukan suka nak jawab. Jadi teruskan sikit lagi. InsyaAllah ta'ala. Allah dia. Tadi, okey. Ini ada Al-Quran. Al-Quran surah Yusuf ayat 18.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. Itulah baca Quran saya yang saya sebut yatatak kok. Jadi Quran kena baca walam kok. Jangan membiasakan firman Ta'ala dan sesungguhnya dan gitu, jangan. Cuba ikhtiarkan. Baca walau yatatak. Kalau Melayu kata kok gitulah baca juga walaupun tergagap-gagap. Insya-Allah berpahala. Saya pernah dengar juga khutbah Semak Gajah dulu, dia baca makna semua, masya-Allah. Tak apalah dah cerita lama tu, jangan ulangi lagi. Bacalah wakak kecuali yang uzur. Uzur ni tak ada laki-laki kot. Bacalah Quran terjemah dan sebut surahnya dan ayatnya. Kisah ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang anak-anak dia yang bawa Nabi Yusuf keluar itu, kemudian mereka mencampakkan Yusuf alaihissalam dalam telaga buruk lah, telaga padang pasir. Kemudian mereka dikatakan ambil bajunya, dilomon darah. Dah apa entahlah, mungkin darah serigala ke apa, wallahu a'lam. Tapi dia main kazib lah. Tapi Nabi Yusuf jawab dia, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bal sawwalat lakum, dan dia kata bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tak elok. Ini tinggalkan dulu. Kalimat ambil ialah fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Sabar itu anak kesayangan, anak bongsu, anak. Kemudian diperlakukan begitu. Dikonfront kata mati. Buat belik darah. Boleh kata kalian sabrun jamil? Allahu Akbar. Dia tak marah. Tapi tentu tahan marah tu. Tahan marah. Tak mudah begitu. Balik anak luka pun, dengan duit pun dah sedih. Ni anak dikatakan serigala makan. Dia makan serigala. Allahu Akbar. Tapi Nabi, ya Allah beri kekuatan, kesabaran. Fasabrun jamil. Dan dia gunakan kalimat wallahu musta'an ala ma tasifun. Dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Ini bolehkah kita macam ni? Bukan kematian, bukan kecederaan. Motor rosak sikit pun dah marah habis sekampung lah. Ayam bapak mati seekor pun habis dunia, report dalam Facebook lah. Jadi anak kesayangan diperlakukan begitu oleh anaknya sendiri. Buat balik darah tipu, darah palsu, baju berdarah itu. Tapi Nabi tahu bahawa kalau serigala yang makan, yang tentulah kayak baju koyak, ni baju berasa elok je, cuma darah. Ada apa? Nanti mana? Fasabrun jamil. Okey, tengok sikit lagi. Surah Yusuf juga. Ini lagi berat. Kisah. Saya nak ambil sikitnya. Ni setelah maaf. Ketika 20 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, apabila Nabi Yusuf sudah jadi pembesar di Mesir. Ringkas ceritanya, anak-anak Nabi Yakub pergi lagi kerana masa itu musim kemarau, musim gawat lah kita, tidak ada tanam sebagainya. Ringkas ceritanya, dibawa ke Mesir cari bahan, cari makanan sebagainya. Nabi Yusuf yang tak dikenali dah lebih 5 tahun itu membuat satu kepada adik-adik dia hingga menyebabkan adik dia Bunyamin dituduh kata mencuri. Ringkas ceritalah semua tahu ni. Nak cerita juga ringkas ceritanya bahawa akhirnya berita sampai bapa dia, kalimahnya ialah fasabrun jamil. Tu. Saya tak macam untuk mentafsir ayat tu. Cerita 2 peristiwa ni. Peristiwa pertama, anak dia kata dia bunuh, mati dimakan binatang. Yang kedua, anak tangkap pula oleh pemerintah
dengan disebut sarakah, mencuri. Dia tak mungkin anak nak mencuri, dia tahu anak dia kena anak dia. Anak dia tak kena mencuri, dia tahu kena betul, tapi dia kata fasam jamil. Nah, ni satu perkara lagi. Tapi akhirnya dia kata apa? Tak jumpa pula. Ni. Maaf nak batuk pula. Siap nak. Watawalla anhu faqala ya asafa ala Yusuf wa biyaddan aynahu min al-huzni fa huwa kazim. Nabi Yakub berpaling dari mereka sambil berkata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua matanya disebabkan ratap tangis. Bukan cerita kebat. Bukan cerita tu. Kerana memendam marahnya. Nak sebutkan soal kalimah kazim tu ni. Marah. Tetapi menahan marah. Dia boleh menahan marah sampai dia menangis. Sampai mata tak dapat melihat, katanya begitu. Ibta'inahu. Biar asafa ala Yusuf. Kenapa? Yang ditangkap malam itu, yang tuan mencuri itu bukan Yusuf. Benyamin. Kenapa sebut Yusuf sini? Ini pun satu perancangan yang cantik untuk dibincang untuk keluarga dan sebagainya. Kita bahawa kerana Yusuf tertinggal sekian lama dikatakan mati. Mungkin dalam pirasat dia kata dia yakin masih ada lagi. Maka sebut Yusuf. Selain daripada itu peristiwa pertama. Dia kan tak lupa peristiwa pertama itu. Jadi kita lah. Tinggal semak puluh tahun dah. Tapi ingatlah yang peristiwa. Peristiwa tidur dalam loka, dalam loka. Peristiwa dalam toileting, wrestling. Peristiwa main phone waktu malam dekat kantin. Peristiwa macam-macam. Dia ingat tu lama tu. Itu lama dia ingat. Tak baru-baru kan lupa dah. Peristiwa baru-baru ni tak ingat. Lama kita ingat betul. Makan ikan terkeliat di sana. Makan mi keras di Ba'da Selama. Macam-macam peristiwa itu. Jadi Nabi Yusuf ingat. Nabi Yakub ingat Nabi Yusuf ni. Tapi nak tekankan apa? Kazim itu dia menahan marah. Itulah nak cerita makam-makam tinggi ni. Marah kena ada. Tapi kena tahan supaya dia tidak berbahaya, tidak mudarat. Itunya. Saya tak baca ni kot. Ni boleh baca sendiri nanti ayat-ayat berkaitan dengan marah juga ni. La yastawil hatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Ila akhiran banyaklah ayat berkaitan marah lagi. Saya ringkaskan untuk kita bertanya, kita bincang. Juga kisah Nabi Musa AS pernah marah juga. Walamma sakata Musa al-ghadab. Ini ketika dia balik daripada Persina tu. Tiba-tiba ada Nabi Harun dengan lembu ciptaan itu. Mereka menyembah anak lembu tu, dia marah. Ghadab. Itu pun marah juga. Tapi marah seorang Nabi ada batasannya. Tak atur tempeling ke, bunuh ke, tidak. Sekadar ghadab. Begitu. Jadi, kadang-kadang kita bincang nanti insya-Allah Ta'ala. Kita nak nikahkan saja nak ni. Apa tak jalan pula ni jam. Okay. Sorry. Okay. Ini pun satu lagi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyidun misluha. Man 'afa wa aslaha fa'ajruhu Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Dan jika kamu hendak membalas, maka balaslah sesuatu kejahatan. Ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Kalau orang pukul kita sekali di tapak tangan, balas sekali je lah. Kalau tebat kali di paha, sekali je lah, yang lebih. Yang lebih begitu. Itulah. Tapi kalau memaafkan, maka lebih baik. Begitu kan. Kalau ambil contoh Nabi SAW, dia maafkan. Banyak kes Nabi maafkan. Kesannya orang yang buat jahat itu jadi manusia baik. Banyak kisah kan, di antaranya seorang Al-Yahudi yang buang sampah, buang najis depan Nabi, Nabi maafkan. Nabi yang alih semula sebagainya. Di akhirnya, apa jadi itu? Kisah lain, kita seorang Arab Badawi, masuk dalam masjid, dia kecil dalam masjid. Sahabat marah, Nabi maafkan, akhirnya apa jadi pada Badawi itu? Banyak sangat peristiwa dalam sirah Nabawiyah ini, dia memaafkan orang. Kasar dengan dia tarik lehernya, kan nak bayar hutang. Dimaafkan. Apa kesan pada itu? Jadi kesan maafkan tu,
man afa aslah fa'ajru 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Tak suka orang yang zalim. Dia mesti tekankan sini soal menahan marah dan maafkan itu. Qul afwa wa amal bil ma'ruf wa nahy 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang jahil yang degil dengan kejahatannya itu. Ambil maafkan. Ini kita dalam dia pejabat, kalau yang masih bekerja, ada rumah tangga, banyak kes-kes yang mendatang kemarahan. Maka sebab itu, tahanlah kemarahan dan maafkan orang. Sorry batuk ni. Itu kan? Nikah insya-Allah kita teruskan. Ini satu perkara lagi yang berkaitan dengan pemaaf, berkaitan tahan marah, bertahan dengan kesabaran semuanya. Waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan juga mereka yang diredai Allah Taala itu ialah orang yang bila membelanjakan hartanya tidak melampau batas. Dan saya mampu kan? Salahlah belilah kata wifi 10 buah pun tak ada rumah. Salah ke? Saya duit saya sendiri. Kuyalah belilah. Salah. Sebab banyak tanggungjawab kita kena tunaikan pada masyarakat, kepada keluarga, kepada umat. Tak boleh membazir. Duit sendiri. Duit saya sendirilah. Allah bagi, beli sebuah 10 wifi, 3 buah helikopter. Boleh kita punya. Boleh tak? Boleh. Kalau jawapan boleh, tapi ingat kewajipan kita pada umat, pada masyarakat. Tak perhati pada umat. Malam tak mempedulikan seumat ni bukan pada umat Nabi. Dia berbangga seorang, akhirnya dia membiarkan orang miskin apa. Tak boleh. Nanti besok siapa nak buat? Siapa tolong dia? Tak ada orang kaya nak pergi. Akhirnya tu imam kampung tu lah pergi juga. Kalau hak orang, hak sendiri pun tak boleh. Bagaimana hak orang? Tengah-tengah kemiskinan, tengah orang susah, tengah orang tidak ada kerja, tengah orang kelaparan, kesusahan, tiba-tiba kita mewah. Tak malukah kita dengan kereta mewah? Balik kampung, orang kampung orang miskin, orang susah, tidak ada makanan, tidak ada pakaian yang sempurna, tidak ada pelajaran semua, tidak ada nak belajar. Tiba-tiba kita balik untuk mewah, tak tolong mereka. Satu penghinaan diri sendiri bagi yang faham. Dia itu ya, jadi dengan ambil yang melampau. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fatakuna maluman mahsura wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan kamu membelenggu. Itulah betul itu dan macam kedekut. Wala tabsutha kullal basti, jangan kamu mendepal seluasnya pula. Ambil sederhana. Sebenarnya kalau kita banyak duit bagaimanapun yang melampau perbelanjaannya, keperluan saja. Walaupun mampu, tapi aku tak perlu jangan. Jangan pula sampai bebasnya belanja sampai banyak atau kedekut. Dulu tak boleh. Tapi biar sederhana. Yang perlu dan mampu. Itu istilahnya kan. Yang perlu dan mampu. Kalau tak mampu perlu, orang lain yang kena mampukan. Dalam An-Nadi ini kena perhatikan juga. Dalam keadaan kita bersukaria, bersenak suka kesana kemari, ada pendapatan yang lumayan. Cari juga kawan-kawan kita yang mungkin berkeperluan, yang perlu kepada bantuan. Ini soal kebajikan. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba kebajikan. Yang jauh ya, adik-beradik tengok dulu. An-Nadi tengok juga. Jiran-jiran kita tengok juga. Bukan sekejap kita juga. Kata ke contoh siapa dia orang keprak kita sini. Nak katakan Sri lah, Sri keprak besar. Sri ada pekerja 10 pekerja dia. Contoh saja Sri. Sri kena keluar zakat. Maaf ni tak ada Ustaz jawab betulkan dia kalau salah. Kepada siapa nak diberikan zakat ni? Maaf Ustaz ni ya. Sri dia tahu pekerja dia tak cukup pun, masuk asnaf juga. Macam mana nak bagi?
Ini maafkan saya, ini bukan jawapan PPZ, jawapan saya bahawa Sri kena utamakan orang dia itu. Atau kaedah lain lah. Oleh kerana peraturan sekian-sekian, untuk dapat sekian-sekian tak masalah, saya bagi pada PPZ. Tapi untuk sama diusahakan jalan lain untuk bagi orang lain membantu dia. Contohnya, kita jumpa kawan kita di PPZ, kata pekerja saya 10 orang ni, status dia adalah asnaf. Kena bantu. Itu boleh juga. Lebih selamat. Lebih selamat ada fitnah. Saya ulang, lebih selamat ada fitnah. Bukan soal hukum. Lebih selamat ada fitnah. Nabi musuh kita, ittaqu ma Tuhan jauhkan daripada perkara boleh tuhmah, fitnah. Memang layak Sri bagi pada pekerja dia 10 orang ni kerana taraf tahap asnaf layak. Kalau dia bagi terus, ada kadang-kadang jadi masalah kepada pentadbiran. Katakanlah. Tapi maka sebab dia beri kepada PZ misalnya, tapi berunding dengan baik supaya ni mereka ni berhak menerima zakat. Contoh maafkan saya kalau bukan PZ. Atau sekarang banyak setengah negeri dia ada kaedah menyangan saya bagi zakat ke perlis mula dulu ataupun wilayah. Saya bila wilayah pada 10,000 katakan. Wilayah akan pulang kembali sekian-sekian untuk beri sendiri kepada fuqara masakin dan sebagainya pun ada juga. Mengenai prihatin. Penekanan saya soal prihatin. Cara kaedah terserah. Asalnya tidak fitnah. Ya bani Adam, khuzu zinatakum indal masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu wa innahu la yuhibbul musrifin. Ayat ini berkaitan dengan pakaian ke masjid. Maksudnya tiap semayang. Maksudnya Allah alam, pakaian itu yang bersih itu dia ke semayang. Yang ujung maksudnya wa kulu washrabu wa la tusrifu. Nak tekan itu. Makanlah, minumnya melampau. Ini kena tengok juga segi bagaimana kesabaran kita. Duit banyak. Bagi dia suruh maha besar. Makanan tak terpilih tu banyak-banyak. Ingat bila nak makan itu, ingatlah ada Pak Long kita senang ke? Pak Lang kita, Pak Ngah kita, Mak Ngah kita macam mana ya? Makanlah. Tapi bungkus tak balik. Hotel tak boleh. Asal balik. Atau kita nak makan sedap-sedap di restoran, di hotel. Habis 3,000 belanja. Ikan patin. Ikan patin saya tak makan, contoh aja ya. Jadi, Allah, aku makan sedap-sedap sini. Orang kampung aku miskin. Balik kampung. Dr. Ridwan balik kampung, bagi seorang 1,000. Sebab kita nak makan sedap-sedap anak-anak. Jadi di hotel, itu tak dapatlah. Ingat gitu. Walaupun dia mungkin makan lebih kerana dapat sekala lakukan, tapi yang lupa miskin. Kulu wasyrubu la tusi melampau. Melampau lah berbagai bentuk lah, termasuklah makan itu perlu sebagainya tu. Tapi dalam konteks semasa, ingat pada fakir miskin. Kerana Allah tidak suka pada musrifin. Saya nak berhenti ikut, sekat dulu. Jadi kita buka peluang untuk perbincangan jika ada, dan saya harap bukan saya jawab lah, bagi kawan-kawan lain jawab, supaya kita perkongsian lebih baik. Okey, silakan Ustaz dulu. Okay. Terima kasih Ustaz atas pengisian ayat Al-Quran dan juga petikan-petikan kisah berkenaan marah lah. So kalau kita tengok marah ni ialah pertama kalinya wujud perasaan marah ni ialah bila iblis kan, dia marah bila Allah mula menciptakan manusia kan. Dan daripada marah ni ialah dia boleh timbulnya banyak-banyak perkara keburukan lain yang boleh terbit daripada perasaan marah itu. Sehingga kan Nabi Muhammad sendiri bila ditanyakan oleh sahabat, berikan aku satu nasihat kan. Nabi Muhammad pun banyak lagi. La taghdab kan, jangan marah. Ya, sebab marah ni adalah kunci kepada perkara yang tak baik lah. Dan bila di dunia ni, bila kita tengok balik, bilakah pertama kalinya berlaku perasaan marah ni ialah bila Kabil marah bila dia punya korban tu tak diterima kan, lebih kepada Habil yang menyebabkan berlakunya pembunuhan yang pertama kali di muka bumi inilah kan, bila perasaan marah itu sendiri. Mungkin saya nak buka ruang kepada rakan-rakan semua nanti, mungkin siapa-siapa yang ada soalan berkaitan topik kita pada pagi ni, jangan marah ataupun perasaan marah ataupun perkongsian kan, yang ingin dikongsikan boleh type di chat
Nanti saya akan bacakan soalan-soalannya. Mungkin saya tanya satu soalan dulu lah Ustaz. Ya. Ataupun rakan-rakan siapa-siapa yang nak share. Kalau kita tengok sifat mahmudah dan sifat mazmumah ada 10 10 sifat mahmudah dan 10 sifat mazmumah. And then perasaan marah ni adalah sifat mazmumah yang ketiga. Yang ketiga selepas daripada selepas gemar makan. Sifat mazmumah yang pertama ialah gemar makan dan minum. Sifat mazmumah yang kedua ialah banyak berkata-kata yang sia-sia. Dan yang ketiga ialah marah. Ya. Jadi mungkin kalau kita tengok kat sini sifat mahmudah ni membawa maksud kelakuan atau tindakan ataupun akhlak yang dianggap dan dizahirkan sebagai yang terpuji dan cantik. Manakala sifat mazmumah punya pula dibawa maksud yang terkeji, yang tercela ataupun tak baiklah. So jadi Ustaz ada katakan mengenai marah mazmumah dan juga ada juga kategori marah mahmudah. So, mungkin satu soalan yang saya nak tanyakan di sini Ustaz, adakah bermaksud marah mazmumah ni boleh dikaitkan sebagai penyebab dosa, manakala marah mahmudah ni sebagai benda yang boleh menambahkan pahala? Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengetua hadir bersama, alhamdulillah pagi ini. Dan semua yang hadir, alhamdulillah. Soalan cukup cantik, jawapan tak pastilah. Cuma yang pastinya setiap perbuatan kita ada ganjarannya. Yang baik khairan, khairan. Baik ada balasan baik. Baik syarran, syarran. Jika sebaliknya juga balasannya. Allah itu Maha Adil. Kita buat miskal zarrah, khairan, yarah. Buat kebaikan sebesar mana pun, sekecil mana pun Allah lihat. Keburukan juga sekecil mana pun dilihat. Maka so, jangan memandang rendah pada perbuatan kebaikan seorang itu. Kalau kecil, sekecilnya. Kecil sangat amalan dia. Tapi jangan merendahkan. Sama juga kejahatan. Jangan kecil je. Tak boleh dimaafkan. Tapi kena mendidik. Tidak saya ulangi, tidak satu pun amalan tidak ada ganjaran. Maksudnya kalau kita buat baik untuk kebaikan kita sendiri. Tapi kebaikan, khair, maka dapat pahala. Buat jahat, kita sendiri pun berdosa. Apalagi buat benda orang lain. Saya nak tambah lebih dari itu lagi. Kebaikan ini bukan hanya kepada manusia. Juga kepada binatang. Menyayangi binatang. Sayang binatang, satu rahmat. Allah bagi pada diri manusia. Ada orang nampak binatang benci. Tapi ada manusia yang nampak binatang kesihan. Itu satu rahmat. Lebih-lebih kucing yang disayangi oleh sahabat Nabi. Betul dalam hadis menyebutkan seorang wanita yang dimasukkan neraka hanya kerana hirrah. Kucing dikurung, tak makan. Maka siapa yang pelihara binatang, jaga. Jangan sampai dia tercedera atau mati kerana kecuaian, keabaian. Lain tak sengaja itu soal lain lah. Saya masih ingat saya pernah berdosa dengan binatang. Cerita dia sendiri lah. Saya balik kampung, masa bagian band lah, 49 tu lah. Nampak seekor burung wak-wak. Wak-wak. Dia berjalan. Tak bergerak. Kambil depan, saya patah balik. Allah, burung ni tak bergerak. Patah balik. Ambil burung wak-wak tu. Boleh kata. Kisah benar. Masa Semak Kajang. Pakai masa band 49, BDF. Singgah di Taiping, kakak. Tengah hari. Berhenti makan, semayang. Masuk balik dah mati burung tu. Panas lah kata. Ya Allah. Memang tak sengaja. Sampai sikit kecuaian, keabaian. Sampai sekarang pun minta maaf. Ya Allah, berdosa aku. Kena seekor burung. Ini kisah benarnya. Bukan rekaan. Jadi, walaupun saya tahu, saya nak selamatkan dia. Cuma terlupa. Tak pernah ambil burung pun. Tak lupa lah kereta. Panas. Mati situ. Keras. Ya, tahu tak salah. Sebab bukan sengaja. Tapi rasa bersalah kecuaian. Cuma saya yakin rahmat Allah Ta'ala mengampun dosa saya. Begitu ya. Ini mana kena perhatian usah binatang ini. Betul lah soalan tadi. Begitulah di mana kita buat kebaikan. Kita marah kerana mahmudah. Kita marah kerana orang bermaksiat. Maka kita berpahala. Orang tu berubah kerana kita apa? Berganda pahala. Berubah lagi, sebelum lagi sampai beratusan orang, ribuan orang akhirnya kita dapat pahala. Sama kita tidak marah kan. Kita marah tidak marah tidak masih berpahala lah. Kita marah kerana, tapi ingat, marah perangainya bukan orangnya. Itu Saya marah siapa-siapa pun tak pernah marah orang tau.
tak percaya tak apa. Tapi setiap orangnya perangainya. Maka sebab itu ada juga kawan yang takut-takut bila saya marah, tapi saya tahu marah masa itu saja. Dan sebab itu, dan tanggal perkara itu habislah kereta kotor. Kenapa nak marah kereta? Basuh kereta bersih okeylah. Kita ambillah kereta tu. Takkan nampak kereta basuh, campak kereta longkang terus. Buang yang kekotoran itu, kita ambillah keretanya. Kekal. Manusia yang bersalah, semua manusia. Manusia tidak bersalah. Innal insan la yakhlu al khata' nisyan. Semua manusia tidak salah, tidak sunyi bersalah silap. Dan kullu ibn khata', kullu ibn khata', semua anak Adam berdosa. Tapi sebab berdosa itulah at-tawwabun. Itulah sikit pandangan saya yang saya kira betul, insya-Allah. Jika salah, kita maafkanlah. Boleh? Itu aja. Ada apa yang lain tambah? Okey, terima kasih Ustaz. Pencerahannya, I think marah mahmudah dan marah mazmumah, sama ada mendapat pahala atau tak, itu adalah ketentuan Allah, ya. Allah yang akan memberikan. Yang penting, yang paling utama ialah berbalik kepada niat kita, ya. Ada siapa-siapa yang ingin memberi soalan, bertanya kat soalan? Mungkin saya bacakan satu dulu. Assalamualaikum Ustaz, daripada Nawal Radia. Bagaimana nak seimbangkan marah mahmudah dan marah mazmumah dengan perangai anak-anak? Ini biasa berlaku di rumah-rumah kita. Anak ni ialah masih dalam proses pembesaran kan. So, dalam pembesaran tu akan berlaku banyak kesilapan lah, yang kadang-kadang cara pendidikan tu berbeza. Tapi nak seimbangkan ni mungkin agak-agak rumit lah. Mungkin Ustaz boleh bagi nasihat sikit. Nak elakkan marah mazmumah. Ya, ni saya minta kaunselor jawab lah. Siapa kaunselor sini yang saya, atau siapa-siapa jugalah. Minta juga Syemah dulu kot. Dia ada pengalaman kaunseling dan juga dia seorang ibu, seorang kakak, seorang isteri dan berbagai lagi. Tuan jawab Cikgu Syemah. Cikgu Syemah ni? Cikgu Syemah ada on mute. Ataupun siapa-siapa ke nak berkongsi pengalaman diri sendiri. Saya ingat juga, Syazlinda minta kenal suara. Syazlinda tuan jawab sikit, pengalaman zaman lawan Jepun dan Malaysia. Kak Syaz boleh jawab tu, pengalaman di Jepun tu. Silakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang marah ni, especially marah pada anak-anak lah kan. Saya dulu pun masa anak-anak saya kecil pun menghadapi masalah yang sama juga. Even orang Jepun pun kata saya ni garang. Saya memang garang pun. Tapi sebagai seorang ibu memang itu macam naluri kita kan. Bila kita marah, kita pula yang rasa bersalah. Dan akhirnya rasa menyesal. Tapi masa kita marah tu memang mungkin ialah dengan kerja yang banyak dan sebagainya, kita pun tak boleh nak nak mengawal perasaan kadang-kadang. Kalau orang Jepun, cara mereka berkomunikasi dengan kanak-kanak adalah mereka tidak melihat kanak-kanak itu sebagai satu walaupun kalau dalam hierarki masyarakat mereka tu kanak-kanak tu dikira berada dalam hierarki yang rendah. Macam kita jugalah, sebab kita rasa kita dah dewasa, anak-anak ni tak tahu apa-apa, nakalnya tu tak bersebab, hanya nak menyakitkan hati kita tu perasaan kita lah. Tapi orang Jepun dia pandang anak-anak ni adalah satu nyawa, dipanggil inochi, soul, yang perlu diambil berat. Alangkan makan nasi pun tak boleh tinggal sebiji nasi pun dalam pinggan. Betapa mereka sangat mengambil berat tentang nyawa tu, yang dipanggil nyawa tu lah. Jadi bila orang Jepun ni berkomunikasi dengan kanak-kanak, biasanya mereka akan merendahkan posisi mereka dan mata mereka akan setentang dengan kanak-kanak. So bila mereka merendahkan posisi kita, macam jugalah bila kita berdiri, kita tengok kanak-kanak tu kat bawah, kita rasa macam kita ni lebih tinggi kan, kedudukan kita daripada anak-anak tu kan. Jadi kita pun rasa makin nak marah. Macam juga kita sebagai orang Islam pun kita dinasihatkan macam mana nak mengawal marah kan. Ambil wuduk, duduk. Kalau kita berdiri kita kena duduk. So sama jugalah macam tu.
bila kita merendahkan posisi kita terutama sekali apabila bercakap, berkomunikasi dengan kanak-kanak yang yang meluap-luap tadi tu pun akan menjadi lebih cool lah macam tu. So itu adalah salah satu yang saya perhatikan lah, macam mana orang Jepun berkomunikasi dengan kanak-kanak. Sangat susah kita nak jumpa orang Jepun yang suara tinggi dengan kanak-kanak. Susah nak jumpa sebab saya rasa mungkin ada jugalah yang kita tak nampak di belakang kan. Tapi kalau pergi ke macam sekolah tadika ke ataupun tengok macam mana mereka ibu bapa melayan anak-anak, sangat jarang lah nampak mereka kalau kita mak bapak tu tinggi suara dengan anak-anak tu, kita rasa macam perkara yang agak biasa lah kan. Tapi orang Jepun ni tidak lah, tak macam tu. Tapi satu lagi, kita selalu sebagai seorang isteri kan, bila kita rasa kita terlalu overwhelmed dengan kerja di rumah, jadi tekanan tu kita rasa macam menyusahkan macam mana nak kata, bila diorang ni buat contohnya sepahkan barang kan, kita rasa macam ni akan menambah tugasan kita. Jadi salah satu cara untuk menyeimbangkan marah itu adalah dengan para suamilah, para bapa kena menolonglah kan isteri di rumah. Tolong yang sikit pun sebenarnya sangat membantu untuk isteri ni cool down sebenarnya. Itu je lah pendapat saya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Tak ada komen terbaik, insya-Allah. Pandangan lain tak? Mungkin yang lain ada pandangan ataupun persoalan yang ingin ditanyakan? Macam mana nak jawab tu? Senyum tu, kan jawab. Macam ada idea je. Irwan. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya tadi saya ada soalan nak tanya, tapi soalan tu dah ditanya oleh Nawal dan Pak Syah pun dah jawab. Nak tanya tips-tips macam tu lah. Kadang kita dalam kehidupan seharian, kadang-kadang dengan anak-anak, kadang dengan isteri, kadang kita marah ke apa benda tak kena kan. Jadi nak tanya tips. Jadi dapat tips tu bagus lah. Kalau saya boleh share satu lagi, sebab kalau Kak Syah tadi share yang Jepun, saya dulu waktu dekat Canada, kat sekolah ni, anak-anak saya ni, cikgu-cikgu sana bagi tahu lah, mereka kat sana, mereka macam yang Ustaz sebut tadi lah, marah ni fitrah manusia. Jadi dia bagi mereka, bila budak-budak ni marah, mereka ajak lah, bila pergi sekolah tu antara skills yang mereka akan evaluate. Sana mereka bila pergi sekolah tu, dia tak test exam akademik tu. Bila safety nak dapat report card tu, mereka akan tunjuk anak kita pandai tak susun kasut sendiri, bila marah macam mana. Jadi antara skill mereka tekan kat sana tu, anak-anak ni, budak-budak ni, mereka ada boleh meluahkan marah pada jalan yang betul. Mereka nak tengok macam tu. Pasal mereka kata kita tak boleh kata budak-budak jangan marah. Tak lagi mereka simpan lama-lama, takut dia kata tak bagus lah. Jadi cuma bila nak salurkan tu kena cara yang betul. Jadi macam kat sana mereka ajak budak-budak bila marah kena cakap, tapi kena cakap dengan cara yang elok dan tak boleh fizikal. Jadi itu yang basic mereka tekan lah. Jadi waktu saya pergi kat sana tu antara pengalaman yang saya tengok, kata bagus juga mereka ajak budak-budak ni, bila dia ada cara untuk dia tahu cara yang betul lah untuk salurkan apa benda yang dia tu. Bagi dia cakap, lepas dia cakap habis lepas lah. Kadang-kadang orang selagi dia tak cakap tu, dia tak senang lah dia punya tu. Yang tu je lah kot saya punya tu. Terima kasih lah, saya nak tanya yang tu tadi tips tu, tapi dapat tu alhamdulillah, insyaAllah boleh try practice. Pandai Irwan. Sikit tambah sikit lah. Yang pertama, marah ni tak dapat jeda. Maka sebab itu dia ada 3 kategori manusia. Ada manusia yang cepat marah dan lambat memaafkan. Itu manusia yang bukan kita lah. Cepat marah, kalau marah lambat, berturunan marahnya. Tidaklah gitu. Yang pertama, itu jahat sangat. Yang paling baik mereka yang lambat nak marah. Kalau nak marah, cepat maafkan. Itu alhamdulillah, kita insya-Allah. Yang satu lagi itu orang yang
lain tu lah. Namanya mungkin dia cepat marah dan lambat. Cepat maafkan juga, lambat marah. Begitu. Tapi nak yang dua tadi. Dua kita ambil yang tadi. Jangan ambil yang pertama itu cepat marah dan lambat maaf. Kita ambil yang lambat marah. Kalau nak marah, tak lepas marah juga. Dah tahan marah juga, tapi cepat maafkan. Jangan sebutlah kalau anak-anak sneponya malu untuk minta maaf pada anak. Isteri jangan malu nak minta pada suami. Suaminya malu pada isteri. Yang tu raya minta maaf. Raya bukan minta maaf. Dah tak raya, tak minta maaf lah. Jadikan tradisi, jadikan amalan harian. Betul Islam ada di Jepun, ada di Korea, ada di Kanada, ada di mana-mana. Tapi umat Islam ada di Malaysia. Orang Islam di Malaysia. Islamnya belum tu ada di Malaysia. Belum tu ada yang Asam Wadi. Belum tu di Mesir. Tapi umat Islam itu di mana-mana. Islam tu berdiri sendiri. Mari kita bina Islam diri kita sendiri. Kalau dalam konteks marah ni kadang kita terima ayah tau. Dan mak ayah suka marah, kita tak ikut. Jadi yang ikut itu. Mungkin mak tak silap. Mungkin mak tak sekolah. Mungkin mak sebab-sebab tertentu dia marah. Jadi kita yang baik pada mak ayah kita ambil. Yang tak baik kita celah tapi kita yang buat. Itulah kot bagi tambahan. Cikgu Syimah tak dekat ni. Biasa Cikgu Syimah 3 orang saya pasal Cikgu Syimah, Tuan Irwan dan Dr. Ridwan yang sentiasa menampak wajah. Bahawa ni pula tak mau nampak. Cuti 3 minggu lupa. Cuti 3 minggu. Cikgu Syimah sihat kan? Nak ke Ustaz. ada apa minggu hari ni macam ada apa orang kata macam-macam hal lah. Jadi ada pokok. Ada berubah tempat pula kan? Dia tak apa. Okey, saya ada insya-Allah kat sini. Cuma tak boleh apa nak keluarkan wajah ni, ya. Sebab ada wajah-wajah lain nanti keluar. Tak apa saja lawak-lawak itu. Okey. Sudah pengusi. Okey, terima kasih Dr. Irwan perkongsian dan Kak Syah sebagai atas perkongsian dan juga Ustaz atas nasihat. Seperti yang kita sedia maklumkan, macam kadang-kadang perasaan marah ni ialah di rumah kan. Di rumah kadang-kadang keluarga, anak-anak. Tapi kalau ikut sekarang ni banyak punca ya. Kadang-kadang ketenangan tu berada di rumah. Tapi punca kemarahan tu boleh datang daripada semua sumber yang kadang-kadang yang kita tak sangka. Contohnya daripada kita punya media sosial sekarang ni kan. Kita tengok surat khabar sendiri pun boleh kadang-kadang baca pun boleh mendatangkan marah. Contohnya marah kepada pemimpin yang zalim ataupun marah kepada ahli-ahli politik ataupun pembangkang ataupun juga yang terbarunya yang dalam seminggu ni ialah kisah arwah Zulfarhan yang dibuli dan didera tu kan. Jadi kadang bila kita baca tu kita merasa tak tahulah, kadang-kadang perasaan tu bercampur baur, sedih, kesian dan juga marah. Jadi kita tahu sama ada marah kita tu adakah marah mahmudah ataupun marah mazmumah. Mungkin boleh Ustaz nasihat ataupun bagi panduan macam mana kita tahu marah kita tu marah mahmudah atau marah mazmumah, and then supaya kita boleh yalah, kalau kita tahu kita marah mazmumah, boleh cepat-cepat kita aturkan ke marah mahmudah. Ustaz. Okey. Sebelum itu minggu depan kita tajuk kita mendorong untuk mencapai budi pekerti yang mulia yang baik. Okey. Marah tetap marah. Siapa tak marah? Banyak kes di Malaysia kita marah. Kes pemandunya, kes politiknya, kes pembaziran, macam-macam kita marah. Tapi kita ada undang-undang, jangan langgar undang-undang lah. Kita kalau kita melanggar undang-undang, kesannya, risikonya berat bagi kita balik. Mungkin kes itu, Allahu alam, rigging ini berlaku zaman-zaman penjajah dulu. Sampai ingat saya masuk MPI tahun 77, Mata Pelajaran Islam. Masa itu kami best panggil pertama. Tidak ada senior. Diimport senior daripada maktab lain. Ya Allah, tidak ada Islam langsung. Maki hamun, sepak terajang, pakai seluar pendek, jurus mandi, macam-macam. Jadi betul lah. Itu maksud Islam. Itu maksud Islam tu. Apalagi kalau kena tentera. Tentera ni ketak kasar bukan tentera lah. Maaf, RMC dulu. Kalau saya masuk RMC. Budak baik. Dulu bukan sekarang dulu. Sekarang tobat semua dah. Dulu masuk RMC. Form apa? Tak ingat. Form 1 kah? Tak ingat dulu. Tak form 4. Form 1 kau no? Form 1 masa minum arak dah. Kau tak minum nak terajang.
Ni kita dulu dah tobat semua dah okey dah. Balik sini bahawa marah kena marahlah. Tapi kena ada peraturan, kena ada etika, kena ikut undang-undang. Di Malaysia ni ada undang-undangnya, ikut prosedurnya undang-undang. Kalau tidak, kita pula dia marah. Kita pernah marah lagi pula. Marah termarah lagi lah. Jadi, apa pun kita marah, mesti ada akhlak, mesti ada etika, mesti ikut undang-undang yang sedia ada. InsyaAllah selamat. Itulah yang saya dapat bantu. Terima kasih. Okey, ada soalan daripada rakan-rakan yang lain yang ingin bertanyakan? Ustaz? Saya tengok kat sini dalam chat box pun tak ada. Mungkin satu lagi lah Ustaz, ke setting kalau kita tengok kan, marah ni selalu dikaitkan dengan perkataan fizikal kan, yang akan menyabitkan emosi. Mungkin saya petik sikit hadis riwayat Muslim, barang siapa melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah cegah dengan tangan, dan kalau tak mampu cegahlah dengan lidah, dan tak mampu hendaklah merasa benci dalam hati, dan ini adalah selama-lama iman. Mungkin dalam hal ni, dalam konteks ni mungkin akan ada wujudnya, kalau tak banyak pun sikit lah kan perasaan marah tu. Ada marah dalam hati ni kategori dia sebagai marah juga. Ya. Saya ada tengok mana Syukri keluar ke? Syukri. Okey. Ayat hadis itu mengenai amal-amal yang mungkar. Cegah dengan biliad. Ya, itu maknanya ada semua kuasa. Kita ada kuasa. Kita sebagai orang berkuasa, kita guna kuasa. Kuasa terhadap juga kalau bapa dengan anak-anaknya. Untuk imam pada makmumnya. Tapi Perdana Menteri pada rakyat Malaysia seluruhnya. Macam pula bukan tenteranya pula, polisnya pula, jabatannya pula, semua pada kuasa masing-masing. Pun ada terhad juga kuasa ni pun. Terhad juga, ada yang boleh, tak boleh. Ada yang tidak benarkan. Ada undang-undang yang sah daripada Qur'an Islam tapi belum diluluskan. Nak kira semua tu. Duduk selamat semuanya. Jadi itu dalam kasar. Tapi yang mudah dilakukan adalah bilisan. Lisan ni lidah. Kitabah juga penulisan sekarang ni. Penulisan. Termasuklah dengan lisan pun kena ada adab. Saya tengok lisan pun tak ada adab lagi dah. Dewan yang mulia pun tak mulia dengan bahasa-bahasa kesatnya. Tapi masih baik kita sekolah insya-Allah. Kita jagalah. Biar orang macam mana kita tak boleh. Malu sangat bahasa-bahasa kesat, bahasa-bahasa yang tidak beradab ini. Yalah kalau orang Kedah pun dulu teruk juga. Bukan Melaka aja sebenarnya. Orang Kedah dulu jumpa kalam, oh dah je lah. Ingat mampu dah. Itu standard lah tu. Tapi di kampung pasal perkara rabu okey lah. Ini di parlimen tak boleh lah. Ini dalam masyarakat, guru dengan murid, syarah murid tak gitu. Tapi orang kampung tak sekolah, okey lah. Dia minum. Itu tak tahu makian-makian orang tentu lagi. Ini adab cakap. Penulisan juga sama. Tulislah nak dalam apa-apa. Tulis, saya fikir 1000 kali. Kalau sentuh siapa-siapa terkena. Hati niatlah doa. Itu maknanya kita sabar. Maka doa itu sentiasa. Kan Allah suruh Nabi Musa dan Harun. Izhab li fir'aun tagha. Faqulu qawlan laina. Kata qawlan laina. Allah suruh Nabi Musa Harun jumpa Fir'aun, kata qawlan laina, bahasa lembut. Allah tahu Fir'aun tak ikut. Tapi nak ajar manusia supaya guna bahasa cantik. Guna bahasa lembut. Guna bahasa yang teratur. Guna bahasa-bahasa yang dulu bahasa kiasan pun boleh digunakan. Saya tidak mendengar etika Islam sebagainya. Dia kena jagalah. Cuma 3 perkara tadi, yad, lisan dan qalb. Kalau mampu semua, buat semua sekali. Bukan turutan. Saya mampu kuasa saja, lain tak mampu buat. Sedangkan yang mampu lisan, dia kena lisan juga. Jadi dia mampu dua sekali, hati kena, maknanya hati berdoa, yang redha, yang tak baik, yang redha. Ini 3 bergerak sama. Sama infak juga. Nafkah harta benda, jiwa raga, tak kena 2 sekali kalau mampu. Maknanya semua kena terlibat dalam kerja-kerja amarah ma'ruf nahi munkar ini, khusus berkaitan dengan ghadab dia tu, marah atau nak marah. Dan emosi, soal emosi lah. Betul je kata sebenarnya dia bawa. Kadang-kadang dia nak marah, dia tahan. Tahan itu kena berbahaya. Ada kaedah tahan pula. Kalau benda tak tahan, lepaskan. Lepaskan, dia hilang. Nah, lepas di mana? Nak marah sangat pada siapa-siapa, buat kata, marah-marah orang kata. Tulis dalam tulisan, padam balik. Pada saya gitu, saya pernah buat gitu. Nak marah pada siapa dia, nak marah siapa-siapa lah, nak marah siapa dari sini, saya nak marah ni. Contohlah, Abang Azam ada. Abang Azam. Dia nak marah betul Azam, tulis macam-macam. Lepas tu saya padam, hilang.
Masa itu aja, tak lama marah. Lazimnya fitrah tak lama marahnya orang baik. Lain orang pendendam tu lain. Orang-orang pendendam tu kena ubat besar lagi. Tak cukup nak wuduk, tak cukup duduk. Tapi ubatnya latihan yang panjang. Tapi untuk kita ini tak peringkat itu. Kalau kita lepas, marah baiklah. Kita menyesal. Kan sudah sebut je kan. Dia si nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. 3 dulu. Ammarah ni masalahnya. Dia buat jahat, dia berbangga. Dia sombong dengan kejahatannya. Kita banyak lomah. Lomah ni kita buat jahat, kita marah. Kemudian menyesal. Misal kita istighfar. Kita minta maaf. Itu kita tahap kedua. Yang ketiga ni pengen jumpa lah. Tapi insyaAllah ada. Kita boleh cubalah. Kita banyak peringkat kedua itu kita marah. Cepat marah juga mungkin. Tapi kita cepat sedar. Kita insaf, kita obat. Kita minta maaf pada orang kita marahi. Sama ada bentuk penulisan. Atau perkataan. Atau niat hati. Allahu'alam. Okay, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Tadi juga yalah marah ni bila dari segi hatinya, dari segi lisan, daripada perbuatannya kan. Jadi semuanya berbaliklah, sama ada marah mahmudah ataupun marah mazmumah, kembali kepada niat. Dan tadi Kak Syaz dan juga Rewan ada highlight kan beberapa cara-cara lah untuk mengual kemarahan. Mungkin nanti kita akan kongsikan lah dalam nota ringkas yang akan di-sharekan kepada semua nanti ya. Okey, mungkin nasihat yang terakhir lah daripada Ustaz dah pukul 8. Mungkin nasihat terakhir tadi ada disebutkan cara untuk mengual kemarahan ialah dengan membuduk. Kalau dengan anak-anak tu mungkin kita merendahkan pandangan kita. Dan juga kalau kita tengah berdiri mungkin kita boleh duduk kan. Mungkin nasihat terakhir daripada Ustaz lah kan, daripada pengalaman Ustaz. Apa panduan atau tips yang boleh lagi kita lakukan untuk mengawal dan menguruskan emosi marah kita Ustaz? Nasihat yang terakhir. Bukan terakhir lah, jumpa lagi lah. Harap jumpa lagi insyaAllah. Oh, nasihat untuk hari ini. Terakhir untuk hari ini. Untuk hari ini insyaAllah. Beginilah, saya ambil contoh anak lah. Berapa ramai orang, maafkan. Satu sentuh pula bagaimana ya. Kita marah anak. Saya takut nak cakap sebab takut ada tersentuh. Tapi begitulah. Yang marah lah. Banyaknya marah lah. Cuma marah yang beradab, marah yang bersopan, marah beretika insyaAllah. Saya kan marah kerana sayang. Mudah-mudahan tak sentuh sangat. Marah kerana sayang. Marah kerana sayang. Ada apa istilahnya? Tinggal sayang anak, pukul-pukulkan. Tangan-tangankan. Tangan-tangankan. Tapi saya tak pernah tangan anak. Anak saya 8 orang Alhamdulillah. Dan meninggal 2. Tidak ada seorang pun saya tangankan. Tidak seorang pun saya marah. Tidak pernah sama tanpa saya kan dengan perkara rutan-rutan. Tidak pernah. Tak tahulah kerana kata mungkin tidak biasa sangat. Jadi saya berletak doa lah insyaAllah. Nah. Saya takut nak benda-benda yang fakta sangat. Tapi saya doakan insyaAllah. Doa hati. Doa Nabi Daud. Doa Nabi tentang banyak Quran, pada Quran dan hadis ada tentang doa-doa yang baik untuk anak-anak. Untuk kawan juga. Contoh surah Toha juga diamal ulama-ulama, surah Toha 1-5. Allah berkat surah Toha ini yang pernah melembut hati Sayyidina Umar, lembutkan pula hati suamiku, isteriku, anak-anakku, ibu ayahku, kawanku, bos aku, anak buah aku. Amalkan doa surah Toha itu, bukan doa Al-Quran, berkat ayat itu pernah melembut hati Sayyidina Umar, ya Allah. Jadi kekebatan juga untuk melembutkan hati yang kita maksudkan. Marah tak guna penyesal. Saya pun menyesal juga kadang-kadang marah. Bukan kadang saya menyesal. Tapi itulah, tak apalah, kita tinggal dulu insyaAllah. Saya tak boleh jelas sangat. InsyaAllah jumpa lain kali lah. Jumpa lagi insyaAllah. Moga-moga Allah jadi kita orang yang marah bersebab dan marah yang terpuji dan dapat menahan marah. Wallahu'alam. Terima kasih semua. Okay, terima kasih Ustaz. I think kupasan topik yang menarik pagi ni ya untuk memulakan bulan November kita dengan kuliah An-Nadi. I think pasal marah something yang kita kalau boleh jangan mulakan hari kita lah dengan perasaan marah. Jadi Ustaz, terima kasih atas perkongsian hari ini. Mungkin saya nak jemput Ustaz untuk doa penutup majlis kita pada pagi ini Ustaz. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana
على دينك ولا طاعتك يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك يا حي يا قيوم يا بدر السماوات يا ذا الكرم أمسنا على دين الإسلام أمسنا قول لا إله إلا الله يا الله يا عليم يا خبير علمنا فقهنا يا رب علمنا فقهنا يا رب علمنا فقهنا يا رب يا شافي يا كافي يا معافي رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء رب اشفنا من كل داء وعافنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua rakan-rakan warga Nadi. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah bihamdika asyhadu subhanallah bihamdika subhanallah. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.